Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu kembali pada video micro teaching yang seterusnya. Nama diberi Puan Mardiani binti Sardi. Nombor matrikulasi 7806161256700001. Pada kali ini, cikgu akan mengajar tajuk yang amat penting bagi umat Islam, iaitu menguasai kemahiran ini, di mana ianya merupakan salah satu syarat untuk melakukan solat. Sebelum kita memulakan pembelajaran pada hari ini, cikgu mahu pastikan meja di bawah anda tidak ada sampah, dan tolong buangkannya ke dalam tong sampah. Terima kasih. Baiklah, tolong pastikan juga buku teks subjek yang lain jangan disimpan di atas meja. Tolong masukkan ke dalam beg, dan barang-barang yang tidak berkenaan disimpan ke dalam beg. Okey. Baiklah, nampaknya kamu sudah bersiap sedia. Okey, sebelum itu, mari kita sama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma mafta alaina hikmataka wanshu alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Okey, cikgu mahu kamu ingat semula apa yang kamu pelajari kemarin. Siapa yang ingat tentang topik yang telah kita belajar? Apa dia? Air. Pandai. Air mutlak. Ya. Ada berapa tu air mutlak? Betul, ada 7. Ya, ada 7, iaitu apa dia, Sofia? Air hujan, betul. Air sungai, air embun, air mata air, air salji, air perigi, dan air air laut. Pandai. Okey, siapa yang masih ingat air terbagi kepada berapa bahagian? Terbagi kepada 4 bahagian. Ya, Hana. Pertama, air. Ya, betul. Air mutlak. Syarifah, ya, awak angkat tangan. Ya, betul. Yang kedua iaitu air musyammas. Musyammas. Bijak. Fina, kamu? Jawapan kamu? Yang ketiga ialah air? Iya, air mustakmal. Air mustakmal. Okey, Dian. Okey. Air yang keempat ialah air mutanajis. Okey, dengan jawapan tadi, cikgu yakin kamu memang fokus dan telah menguasai pembelajaran kemarin dengan betul. Syabas. Kamu memang hebat. Okey, tanpa membuang masa, mari kita lihat sama-sama dan sila berikan tumpuan, ya. Jangan ada yang bercakap di sana. Mata tu lihat semua ke hadapan sini. Kamu yang duduk di betul tu, di depan, tolong betulkan kursi kamu. Okey, terima kasih. Okey, jom kita sama-sama belajar. Dengar baik-baik ya, apa yang ingin cikgu sampaikan dan kamu bersiap sedia. Okey, alhamdulillah. Baiklah. Cikgu akan mengajar satu topik. Okey, satu topik baru pada kamu hari ini. Siapa tahu mengenai apa? Boleh teka? Siapa tadi yang jumpa cikgu di surau sekolah? Ya, ini. Kamu jumpa cikgu kan? Boleh kamu bagi tahu kawan-kawan kamu yang lain? Ya, betul. Cikgu tengah ambil air wudu dan ingin solat. Baiklah, ini apa yang cikgu akan sampaikan pada kamu? Betul. Hebat. Kamu memang genius. Ya. Topik pembelajaran pada hari ini ialah mengenai wudu. Ya, cara-cara berwudu. Okey, di sini cikgu akan paparkan
gambar-gambar. Okey, paparkan gambar-gambar cara-cara berwuduk. Okey, yang di belakang sana tu, nampak tidak apa gambar-gambar di hadapan ni? Okey, terima kasih. Apa dia, Kai? Kamu selalu ambil air wuduk? Siapa yang ajar kamu? Siapa? Daddy kamu? Wah. Iya, solat. Solat berjemaah. Alhamdulillah. Nampaknya ada di antara kamu yang tahu adab-adab berwuduk dan tahu solatnya. Siapa lagi yang di sini suka dan tahu berwuduk? Ya, Alhamdulillah. Ramai ni yang angkat tangan ni. Alhamdulillah. Cikgu gembira tengok kamu. Kamu ni kira beruntung sebab sudah tahu cara-cara berwuduk di rumah dan diajar oleh ibu bapa kamu. Cikgu rasa bersyukur, sangat bersyukur ada di antara kamu yang sudah biasa dengan adab-adab berwuduk. Baiklah, sebelum kita lanjutkan tentang topik kita pada hari ini, mari kita lihat dulu apa dia pengertian tentang wuduk. Okey, anak-anak mau tahu tidak? Okey. Nah, baiklah. Pengertian wuduk, ya. Pengertian wuduk dari segi bahasa ialah sesuatu perbuatan yang menggunakan air pada anggota badan yang tertentu. Manakala dari segi istilah pula ianya merupakan perbuatan yang meratakan air pada seluruh anggota-anggota tertentu beserta niat dengan rukun-rukun dan syarat tertentu. Lepas ini cikgu akan terangkan lebih lanjut tentang berwuduk, ya. Okey, baiklah. Setelah kamu mengetahui pengertian wuduk dan sekarang cikgu ingin berkongsi dengan kamu, dengan anak-anak tujuan atau kenapa perlu kita mengambil air wuduk. Anak-anak tahu? Mau tahu? Kenapa? Alhamdulillah. Ya, ada 3 asas tujuan berwuduk. Okey, tujuan yang pertama ialah untuk menunaikan solat. Betul. Sama macam keadaan si Kai tadi. Dia ambil air wuduk dan lepas itu menunaikan ibadah solat. Ibadah yang wajib bagi umat Islam. Mau dengarkah? Mau dengar apa tujuan mengambil air wuduk yang kedua? Siapa tahu? Tujuan yang kedua ialah kamu membawa dan memegang Al-Quran. Pandai. Okey, Al-Quran ini adalah salah satu buku panduan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam sebagai panduan seharian kita. Anak-anak faham tidak? Fahamkah? Alhamdulillah. Okey, manakala kita pergi ke tujuan yang ketiga adalah untuk menunaikan tawaf. Tawaf. Okey. Tawaf ini kan merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan oleh umat Islam ketika menunaikan ibadah haji. Nah, seterusnya anak-anak, mari kita lihat pula pada anggota-anggota wajib berwuduk. Terdapat 4 anggota wajib kesemuanya. Ada berapa? Anak-anak? Wah, hebat, betul. Ada 4. Yang pertama ialah pada keseluruhan muka. Yang kedua ialah pada kedua belah tangan hingga ke siku. Betul. Anggota ketiga ialah sebahagian kepala, manakala yang terakhir adalah pada kedua-dua kaki sehingga ke buku lali. Anak-anak, dapat faham ke ni apa yang cikgu sampaikan tadi? Hebat, tahniah. Kamu memang fokus. Baiklah, seterusnya kita lanjutkan pada rukun-rukun wuduk, iaitu perkara yang wajib dan asas yang perlu dilakukan dalam perbuatan berwuduk. Terdapat 6 rukun wuduk. Ada 6. Ya, ada berapa? Pandai. Ada 6.
Rukun wuduk yang pertama ialah niat. Niat, cikgu ulang sekali lagi ni, niat. Di mana lafaz niat wuduk adalah nawaitu rafal hadasi asrari lillahi ta'ala, yang bermaksud sahaja aku mengangkat hadas kecil, niat hadas kecil niat kerana Allah Ta'ala. Apa dia Dian? Ya, betul. Kalau tidak pandai baca dalam bahasa Arab, kamu boleh hafal dan baca dalam bahasa Melayu. Allah terima juga tu. Betul ya. Setelah melafazkan niat, rukun yang kedua pula iaitu membasuh seluruh muka. Yang mana bahagian muka yang perlu dibasuh iaitu kawasan rambut sehinggalah ke bawah tulang dagu daripada anak telinga kanan. Ini telinga kanan dan juga sehinggalah ke telinga kiri kamu. Kamu masih boleh faham? Okey? Baiklah, seterusnya rukun wuduk yang ketiga ialah membasuh kedua-dua tangan sehingga ke siku yang didahului dengan anggota tangan pada sebelah kanan, ya, pada sebelah kanan, kemudian bertukar ke anggota sebelah kiri. Baik, manakala air yang hendak diratakan bermula daripada hujung jari, tangan kanan ini diratakan hingga ke para siku dan kemudian beralih kepada tangan di sebelah kiri kamu ni. Okey, rukun wuduk yang pertama sudah. Okey, yang kedua pun sudah cikgu bagi tahu dan yang ketiga pun sudah. Sekarang kita pergi ke rukun yang keempat. Siapa tahu apa dia? Betul. Apa dia? Rukun yang keempat ialah menyapu. Menyapu sebahagian kepala di mana cukup sekadar menyapu ubun-ubun kepala ataupun sekurang-kurangnya 2 helai rambut yang berada di kawasan kepala. Seterusnya rukun wudu yang kelima. Siapa tahu? Ya, Kai. Kai sudah angkat tangan di sana. Apa jawapan dia? Betul, hebat kamu Kai. Okey, yang kelima ialah membasuh, ya, membasuh kaki hingga ke buku lali, di mana hendak diratakan dengan air bersungguh-sungguh, bermula dengan bahagian kaki kanan kamu sehinggalah ke kaki kiri, diikuti kaki kiri juga lah, sehinggalah ke buku lali. Dan yang terakhir, mau tahukah? Rukun wudu yang keenam iaitu tertib. Iaitu melakukan keseluruhan rukun secara teratur mengikut urutan. Yang tadi daripada 1 sampai yang ke-6 mengikut urutan. Baiklah, setelah cikgu beritahu apa yang kamu mengenai kaedah-kaedah mengambil wudu, sekarang kita beralih pula pada solat sunat berwudu, iaitu perkara yang tidak wajib dilakukan tetapi akan mendapat ganjaran yang berlipat kali ganda jika kamu lakukan atau kamu buat. Baik, apa dia perkara yang pertama? Yang pertama ialah bersuci ataupun kita panggil di sini bahasa kita menggosok gigi sebelum menunaikan solat ataupun berwudu. Manakala yang kedua iaitu membaca basmalah. Apa dia basmalah anak-anak? Ya, iaitu lafaz membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum berwudu. Yang ketiga pula ialah kamu perlu menghadap kiblat semasa mengambil air wudu. Okey, yang keempat pula ialah kamu berkumur. Macam mana tu berkumur anak-anak? Siapa boleh bagi contoh? Ramai ni yang angkat tangan ni. Baiklah, cikgu akan kira 1, 2,
3, kemudian kamu tunjukkan dengan cikgu cara-cara berkumur. Sedia? Okey, 1, 2, 3. Okey, berkumur-kumur. Tepuk tangan. Bagus. Sangat luar biasa. Baik, kita sambung ya anak-anak. Okey, yang kelima. Yang kelima ialah memasukkan air ke dalam hidung kamu. Yang keenam, yang perlu kamu buat ialah membasuh telinga. Yang ketujuh pula ialah melakukan perkara fardu ataupun sunat sebanyak 3 kali, mengulang perbuatan tersebut sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir adalah membaca doa selepas mengambil air wuduk. Nah, anak-anak, sudah banyak yang cikgu sampaikan tadi. Anak-anak masih boleh mengikuti pembelajaran seterusnya? Alhamdulillah. Ini yang cikgu mahu dengar. Kamu sudah tahu dan faham tentang rukun-rukun wuduk, sunat-sunat wuduk. Akan tetapi terdapat juga beberapa perkara ataupun perbuatan yang boleh menyebabkan wuduk itu terbatal ataupun jatuh hukumnya makruh. Okey, mari cikgu kongsikan sama kamu ya. Cikgu kongsikan apa perbuatan yang boleh menyebabkan ianya terbatal. Okey, mau tahukah? Okey, dengar baik-baik ya. Okey. Perkara yang pertama iaitu bercakap ataupun berkata-kata. Okey, kenapa boleh makruh anak-anak? Okey, ini adalah kerana ianya dianggap sebagai tidak beradab. Okey, yang kedua iaitu membazir air. Ya, Dian. Apa dia? Membazirkan air, betul. Okey, kadang-kadang ada di antara kamu ketika mengambil air wuduk suka bermain air. Dia suka siram-siram kawan dia renjis kawan dia. Betul kan? Yang angkat tangan tu mengaku lah tu. Pernah buat kan? Okey, kamu tahu kalau kamu buat begini, membazir air, ini menyebabkan hukum makruh bila kamu membazirkan air. Kenapa? Pembaziran air ini adalah salah satu perbuatan yang disukai oleh syaitan. Baik. Yang ketiga ialah anggota mendahului anggota badan kiri. Dan yang keempat iaitu menggunakan air musyammas. Siapa tahu apa dia tu air musyammas? Okey, siapa yang masih ingat apa itu air musyammas? Kalau mau jawab sila angkat tangan. Kamu Sofia. Apa dia? Jawapan dia? Apa itu air musyammas? Hebat. Ingatan kamu ni kuat ya. Air musyammas, cikgu beritahu semula lagi. Air musyammas ialah air yang dalam bekas yang boleh berkarat dan terdedah di bawah matahari yang sangat terik. Air musyammas ini adalah air yang suci dan juga menyucikan. Tetapi hukumnya makruh kita gunakan untuk berwudu. Okey. Perkara yang pertama yang membatalkan wudu pula iaitu keluar sesuatu daripada dubur ataupun kubur. Seperti contoh, apa dia? Buang air besar, membuang air kecil dan sebagainya. Yang kedua pula ialah tidur dalam keadaan yang tidak tetap punggungnya, kecuali tidur dalam keadaan rapat ke tempat duduk. Seterusnya, yang ketiga ialah hilang akal sebab orang itu mabuk, dia gila, sakit ataupun pengsan. Kerana sekiranya ini berlaku pada kamu, maksudnya seseorang itu tidak akan mengetahui akan keadaan dunia yang berlaku.
ketika itu. Okey. Yang keempat iaitu bersentuhan kulit antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram, iaitu lelaki ataupun perempuan yang boleh dikahwini atau dinikahi, dan di mana persentuhan itu tidak ada lapik. Macam kamu ni lah. Contoh Kai dengan tadi Sofia. Okey, kamu ambil wuduk, lepas tu berpegang tangan pergi ke surau. Suka kamu ya senyum-senyum di sana. Kamu buat begitu Sofia dan Kai. Kalau kamu buat begitu, maka air wudu kamu tadi akan terbatal. Faham tidak? Dan yang terakhir yang membatalkan wudu ialah murtad. Murtad. Apa itu murtad anak-anak? Okey, murtad itu maksudnya apabila kamu keluar daripada Islam, yang ini nanti cikgu akan ajar pada sesi pembelajaran seterusnya ya. Dan cikgu bagi tahu murtad ini adalah perkara yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baiklah. Siapa di antara sini yang mahu tengok video Upin Ipin mengambil air wuduk? Angkat tangan. Semua mahu kan? Okey, baiklah. Cikgu akan bagi nampak video Upin Ipin ya. Tapi sebelum tu, kamu betulkan dulu kerusi kamu. Okey, makasih. Duduk tegak. Okey, relax. Duduk tegak. Okey, relax. Okey, jom. Sudah sedia? Okey, pastikan semua diam ya. Semua diam dan jangan bercakap.
Sebelum sesi pembelajaran hari ini tamat, cikgu mahu kamu semua berdiri. Okey, semua berdiri di tempat kamu masing-masing. Okey, tolak kerusi kamu. Tolak kerusi kamu masuk ke dalam meja. Okey, berdiri di belakang kerusi kamu. Okey, kamu boleh ikut lagu ini ya. Kamu boleh ikut lagu ini. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini, okey? Okey. Cikgu akan hidupkan. Okey, dalam kiraan 1 2 3. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Terakhir cuci kaki lalu doa. Mari kita berwudu lalu sholat. Okey, best tidak? Mau nyanyi sekali lagi? Okey, baiklah. Baik, kali ni bila kamu nyanyi, kamu buat sekali cara-cara berwudu macam yang ada dalam video ya. Okey, kamu ikut video itu, cara-cara berwudu sambil menyanyi. Okey, jom kita nyanyi sekali lagi. Dalam kiraan 1 2 3. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Terakhir cuci kaki lalu doa. Mari kita berwudu lalu sholat. Okey, baiklah. Cikgu akan berikan kamu lembaran kerja untuk kamu selesaikan ya. Okey, jadi sila buat secara berpasangan dengan kawan kamu di sebelah meja ya. Okey, seperti biasa kamu keluarkan pensel kamu. Okey, keluarkan gunting dan juga warna. Okey. Terima kasih anak-anak. Okey. Kamu memang hebat.
Okey, baiklah. Itu saja untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih dan esok kita akan jumpa insya-Allah untuk pembelajaran yang seterusnya. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.